Assalamualaikum. Kami dari Kumpulan 10 akan membincangkan hasil kajian kami yang bertajuk Isu Alam Sekitar yang memberi impak terhadap kesejahteraan orang awam. Kajian ini di bawah bimbingan Dr. Ni Azimatul Akbar binti Awang. Saya Nurul Fatin Akilah binti Muhammad Nazri akan menerangkan apa itu alam sekitar. Perkataan alam sekitar atau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai environment membawa maksud keadaan sekeliling atau lingkungan. Alam sekitar merupakan satu elemen yang penting dalam kehidupan manusia kerana alam sekitar merupakan anugerah Tuhan yang membekalkan sumber-sumber semula jadi kepada manusia. Sebagai contoh, alam membekalkan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber makanan kepada manusia. Oleh itu, alam sekitar dan manusia sangat berkait rapat. Apa pula yang dimaksudkan dengan etika alam sekitar? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, etika merupakan prinsip moral, tingkah laku atau nilai yang menjadi pegangan seseorang dan masyarakat. Etika alam sekitar merupakan cabang falsafah yang menitik beratkan hubungan antara manusia dan alam sekitar. Hal ini termasuklah setiap perbuatan, sikap dan tindakan manusia yang akan memberi kesan kepada alam sekitar. Okey, seterusnya kita akan bergerak kepada contoh kelakuan yang tidak beretika terhadap alam sekitar. Berbagai contoh perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggungjawab terhadap alam sekitar yang boleh kita lihat, tapi saya akan mengambil antaranya. Yang pertama ialah sikap membuang sampah secara tidak berhemah. Segelintir remaja sekarang ramai yang membuang sampah di mata rata, seperti makanan-makanan yang mereka makan ataupun beg plastik yang mereka gunakan. Contohnya, antara sampah yang dibuang ialah sisa makanan, beg plastik dan botol. Apabila sisa makanan yang tidak habis dibuang di mata rata, sisa makanan akan menyumbang kepada bau yang tidak enak. Apabila sisa makanan tersebut basi, ia akan menyebabkan pencemaran bau terhadap udara. Dan beg plastik dan botol, untuk pengetahuan, ialah diperbuat daripada bahan yang tidak mudah terhakis. Jadi dia akan menyebabkan kawasan sekitar tersebut tercemar. Yang kedua ialah pembakaran secara terbuka. Pembakaran secara terbuka ini dapat dilihat di tapak pembuangan sampah, sisa perdagangan dan pembakaran tersimpan. Pembakaran secara terbuka ini lebih kronik apabila berlaku pada musim panas, iaitu akan menyebabkan masalah udara yang teruk apabila asap yang hasil daripada pembakaran tersebar di udara dan akan menyumbang kepada masalah jerbu, iaitu pencemaran udara. Dia akan menyebabkan masalah kesihatan kepada manusia, iaitu sesama, batuk dan demam. Yang ketiga ialah aktiviti pembalakan haram. Aktiviti pembalakan haram ni dilakukan oleh organisasi yang tidak bertanggungjawab yang menjadi faktor terhadap kerosakan alam sekitar. Malah ia akan mengancam kepada nyawa penduduk yang tinggal di kawasan tersebut. Kegiatan ini selalunya dilakukan secara tersembunyi agar pihak yang bertanggungjawab tidak dapat mengesan dan tidak dapat bertindak terhadap aktiviti pembalakan haram yang dilakukan. Mereka hanya menginginkan keuntungan sehingga melupakan risiko akibat daripada aktiviti haram yang mereka lakukan, seperti tanah runtuh dan banjir kilat. Ini dapat dibuktikan apabila tiada pokok-pokok yang selama ini menjadi tunjang utama kekuatan tanah untuk memegang tanah apabila hujan berlaku, dan akan menyebabkan berlakunya bencana, iaitu seperti tanah runtuh di kawasan tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sri Puspita Dewi binti Paimin, nombor matrik 162673, akan menerangkan kepentingan beretika dengan alam sekitar. Antara kepentingan beretika dengan alam sekitar ialah melahirkan masyarakat yang lebih perhatian terhadap isu pencemaran alam seperti pencemaran udara. Pelbagai tindakan boleh dilakukan oleh individu untuk mengurangkan risiko pencemaran udara. Contohnya, meninggalkan tabiat merokok,
Ini dapat menjamin kebersihan udara daripada gas-gas beracun seperti karbon monoksida. Selain itu, masyarakat juga boleh menjimatkan penggunaan bahan api kenderaan untuk mengurangkan pelepasan gas karbon monoksida ke atmosfera. Mereka juga boleh menggunakan kenderaan awam seperti LRT dan bas yang lebih cepat dan mudah untuk ke tempat kerja atau ke kawasan tertentu. Tindakan lain seperti meninggalkan tabiat pembakaran sampah secara terbuka juga sangat penting bagi mengelakkan pencemaran udara terus terjadi. Tindakan masyarakat yang mengamalkan nilai etika alam sekitar sangat penting untuk mengurangkan risiko pencemaran udara dan jerebu yang terhasil daripada wasap kenderaan, pembakaran terbuka, asap rokok dan pembakaran hutan. Seterusnya, beretika dengan alam sekitar dapat menjamin keselesaan dan kesihatan masyarakat. Udara yang bersih dan segar amat penting untuk kesihatan masyarakat. Kawasan yang segar dan bersih lazimnya dipenuhi dengan tumbuhan hijau. Tumbuh-tumbuhan membebaskan gas oksigen ke udara dan membolehkan badan kita mendapat bekalan oksigen secukupnya. Oleh itu, keselesaan boleh dinikmati jika tumbuhan hijau ditanam dan aktiviti penebangan hutan dikurangkan. Kebersihan alam sekitar juga memberi impak kepada kesihatan masyarakat. Misalnya, udara yang dihirup segar dan bebas toksik, bekalan air yang digunakan pula bersih dan tidak tercemar, serta bekalan makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, hasil laut dan hasil ternakan bebas daripada jangkitan bahan kimia. Bekalan air, udara dan makanan yang berkualiti ini akan memberi jaminan kepada kesihatan pengguna. Kebersihan persekitaran yang bersih juga penting dalam menjamin kesihatan masyarakat. Contohnya, kawasan yang bebas sampah sarap dan takungan air mampu mengelakkan berlakunya pembiakan nyamuk Aedes dan menghindari jangkitan denggi kepada masyarakat. Oleh itu, kesihatan manusia sangat-sangat dipengaruhi oleh kualiti alam yang bersih. Akhir sekali, kita seharusnya beretika dengan alam sekitar supaya kita dapat mengekalkan keseimbangan ekosistem alam sekitar itu sendiri. Ekosistem yang stabil sangat penting untuk menjamin kelangsungan hayat serta entiti dalam ekosistem tersebut. Namun, kemusnahan hutan telah berlaku yang telah membawa ancaman kepada haiwan liar dan pelbagai tumbuhan yang menjadi penghuninya. Kemusnahan habitat ini juga menyebabkan haiwan liar seperti gajah, rusa dan babi hutan berkeliaran dan mengganggu penduduk yang berada berhampiran dengan hutan tersebut. Kemusnahan hutan, bukit dan gunung akan membawa kepada bencana alam seperti banjir dan tanah runtuh. Hal ini disebabkan oleh fungsi pokok iaitu menjadi pencengkam tanah dan tumbuhan hidup bumi ini telah dimusnahkan dan tidak mampu lagi menjamin kestabilan struktur tanah tersebut. Oleh itu, keseimbangan alam sangat penting untuk dipelihara. Melalui penerapan pengamalan nilai etika dalam alam sekitar, maka manusia akan menjadi lebih bijak sebelum melaksanakan sesuatu terhadap alam sekitarnya. Sikap manusia yang tidak beretika telah memberi kesan yang negatif terhadap alam sekitar. Antara kesan-kesan tidak beretika terhadap alam sekitar ialah menyebabkan kemerosotan sumber semula jadi seperti bahan api fosil, bahan mineral, dan sumber kayu. Sumber semula jadi seperti ini sangat sukar untuk diperbarui karena mengambil masa yang lama untuk menghasilkannya semula. Contohnya, kayu balak yang ditebang perlulah ditanam semula dan mungkin hanya dapat diganti dalam masa 40 hingga 50 tahun. Selain itu, ia juga boleh menyebabkan kepupusan biodiversity disebabkan sikap rakus manusia yang meneroka alam tanpa menitik beratkan kesannya. Contohnya, penebangan hutan untuk tujuan pembinaan empangan air boleh menyebabkan tanah kehilangan produktivitinya dari pelbagai aspek seperti kehilangan habitat kehidupan flora dan fauna. Seterusnya, ia juga boleh menyebabkan pemanasan global berlaku, disebabkan sikap manusia yang tidak beretika seperti penggunaan elektrik dan penggunaan kendaraan atau jentera yang mampu menghasilkan gas-gas berbahaya seperti gas rumah hijau. Suhu akan menjadi lebih panas karena gas ini mempunyai kadar penyerapan haba yang lebih tinggi dan berkemampuan merangkap pancaran radiasi yang berlainan. Akhir sekali, ia juga akan menyebabkan bencana persekitaran berlaku. Contohnya, penebangan hutan tanpa kawalan akan menyebabkan lapisan tanah berlaku serta mengakibatkan banjir kilat berlaku. Ini dapat merenggut nyawa
manusia yang tinggal di sekitarnya. Bencana persekitaran berlaku karena keseimbangan dan sifat-sifat semula jadi alam sekitar seringkali dilampaui melalui aktivitas seperti pengorekan, penarahan, pengondolan, penebangan, penambangan, dan penebus-gunaan berbagai komponen alam sekitar demi memenuhi nafsu segelintir individu yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan keuntungan pribadi semata-mata. Oleh itu, manusia mempunyai kewajiban moral untuk melindungi alam sekitar dan memainkan peranan yaitu peka terhadap alam sekeliling. Terdapat beberapa langkah yang diyakini mampu mengatasi sikap tidak beretika terhadap alam sekitar. Antara langkah yang utama ialah ibu bapa itu mendidik anak-anak mereka untuk menghargai dan mencintai alam sekitar. Ibu bapa disarankan untuk mendidik anak-anak mereka sejak awal usia lagi kerana kanak-kanak pada usia tersebut mudah dididik dan dibentuk oleh ibu bapa sebelum mereka memasuki ke alam remaja kelak. Ibu bapa itu sendiri juga mestilah menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak mereka. Anak-anak gemar mengikut segala perbuatan dan amalan yang dilakukan oleh ibu bapa mereka dan menganggap segala amalan tersebut merupakan amalan yang normal dalam kehidupan seharian. Sekiranya ibu bapa itu sendiri kerap membuang sampah merata-rata, disyakkan juga anak-anak itu akan mewarisi sikap tersebut pada dalam kehidupan seharian mereka. Selain itu, pengerusi rukun tetangga digalakkan untuk menganjurkan kempen kesedaran di kawasan perumahan mereka. Kempen tersebut disarankan untuk dianjurkan pada waktu hujung minggu atau cuti umum apabila ramai penduduk sedang menikmati waktu cuti mereka di rumah mereka. Malahan lebih ramai lagi penduduk yang dapat hadir ke kempen tersebut apabila ianya dijalankan di kawasan perumahan mereka yang berdekatan dengan rumah mereka. Setiap ahli jawatan kuasa rukun tetangga juga amatlah diseru untuk saling bertukar-tukar pendapat dan cadangan masing-masing dalam memastikan kempen yang dianjurkan ini dapat menarik lagi lebih ramai penduduk untuk hadir ke kempen tersebut. Antara cadangannya ialah mengadakan cabutan bertuah dan menjemput selebriti-selebriti untuk turut sama hadir ke kempen tersebut. Apabila ramai yang hadir ke kempen tersebut, mesej yang ingin disampaikan dapat disampaikan kepada hampir kesemua penduduk di kawasan perumahan tersebut. Langkah alternatif yang boleh dibuat ialah pihak berkuasa itu sendiri menguatkuasakan undang-undang kepada pesalah laku. Disyaki terdapat segelintir masyarakat yang masih menutup mata mereka tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Dalam konteks ini, pihak berkuasa berhak menjatuhkan hukuman kepada mereka bagi membuka mata mereka dalam menjaga sikap mereka terhadap alam sekitar. Mereka juga pasti berfikir sebelum berkata, perunding sebelum dibuat apabila hukuman yang dijatuhkan kepada mereka ialah hukuman yang berat. Contohnya ialah penarikan lesen perniagaan pada sesuatu syarikat tersebut. Jika undang-undang yang dikenakan ialah sekadar bayaran, mereka diyakini akan mengulangi sikap mereka kerana hukuman tersebut tidak memberikan impak yang mendalam kepada mereka. Kesimpulannya, alam sekitar dan semua kehidupan di bumi ini saling berkait rapat antara satu sama lain. Oleh itu, kita mestilah menghargai alam sekitar dengan cara menghayati etika alam sekitar agar segala keindahan, kebaikan dan keistimewaan yang dibekalkan oleh alam sekitar kepada manusia dapat dikekalkan. Sekian sahaja daripada kami.